Assalamualaikum, aku Hakim. So korang tengok-tengok itu channel Hafiz Hakim. Macam tadi video tadi, ngam kan? Okay, kalau korang nak tahu tu model terbaru daripada CF Moto 250 SR. So aku rasa memang daripada jauh aku rasa memang korang tak macam kot model apa. Sebab model baru. Dia pun baru release pada 25 Julai 2020 dan aku antara orang yang terpilih untuk join launching motor tu. So aku terima kasih kat pihak KTNS sebab beri aku peluang untuk pergi ke event tu. Kalau orang-orang lain yang nak panggil aku untuk review pun boleh. Aku cuba sejujur yang boleh untuk aku review motor tu lah. So basically aku tak boleh nak bagi tahu secara detail sangat motor tu unless aku dapat pinjam nantilah. Yang tu nanti aku akan buat secara detail. Tapi untuk yang ini aku akan bagi tahu first impression aku ataupun secara kasar apa benda yang aku rasa dekat motor ni setelah aku cuba motor ni. Diorang bagi aku round tapi tak jauh sangat pun. Diorang bagi aku just round pergi macam seolah pusing taman je kot, macam tu lah lebih kurang. So aku dapatlah try walaupun tak jauh tapi sekurang-kurangnya aku dapat rasa feel awal rasa motor tu. Tapi sebelum tu aku akan beritahu spek dia secara brief. Tapi untuk beritahu korang video ni adalah aku nak beritahu tentang apa yang aku boleh rasa tentang motor tu supaya nanti korang boleh buat decision sama nak beli atau tidak. Cuma yang ini aku beritahu secara brief lah. Okay, aku akan masukkan list gambar. Kalau korang rasa korang nak tengok, korang boleh pause. Kalau tak nak, korang boleh teruskan. Okay, tapi ini antara beberapa benda yang aku rasa menarik kat motor ni lah. Okay, ataupun ni antara basic spek motor. Okay, first dia guna LED display. Kalau korang tengok depan, belakang dia dua-dua LED display. So memang terang lah dan design dia sangat futuristic. Kenapa futuristic? Sebab aku tak rasa ada mana-mana model yang buat design macam tu kot. Dia ada macam style Tron. Ni kot, boleh ke? Boleh lah kot. Tapi memang aku rasa aku berkenan gila babe dengan lampu. So daripada jauh dia dapat nampak bentuk dia memang nampak macam seolah motor mahal. So kalau korang daripada jauh korang letak jadi logo motor mahal pun aku rasa memang orang macam ni memang motor mahal ke? So memang lawa. Okay. Lepas tu dia menggunakan TFT display. TFT display ni dia punya display tu dia ada dua mode, mode rain dengan mode sport. So dia akan berubah, interface dia akan berubah mengikut sport yang korang pilih, mengikut mode yang korang pilih. So kalau korang pilih rain, nanti dia akan keluar mode rain. Ataupun kalau korang pilih version untuk sport, dia akan keluar version sport lah. Okay. So yang ketiga adalah dia menggunakan engine single cylinder liquid cool 249cc. Yang ni nanti aku akan cakap pasal benda ni sikit. Okay, and then dia guna front 292mm single disc brake 4 piston caliper. Itu untuk yang depan. Dan belakang digunakan 220mm single disc brake single piston floating caliper. Okay.
Dan dia punya ketinggian seat adalah 780mm. Untuk pengetahuan korang yang memang pernah naik motor lain, aku rasa ketinggiannya lebih kurang macam R25. Okay, R25 yang lama. Okay, sebab apa aku bandingkan dengan R25? Sebab basically dia dulu 50cc dan aku rasa ramai rakyat Malaysia yang punya R25 ni. So kalau korang nak tahu feel dia, korang boleh duduk dekat R25 yang lama ni. Dia ada full capacity dia 12 liter. Boleh lah, dia tak adalah sebanyak R25. Dia tak adalah, tapi boleh lah, aku rasa korang boleh lah cecah dalam 300 lebih kilometer. Okay. Dan dia menggunakan Bosch EFI. Dia ada transmisi 6 speed. Dia ada juga ABS. Ni aku rasa memang wajib ada untuk mana-mana motor 250 lah. Sebab dia lah security kan. Dah beli motor mahal takkan ada ABS kot. Unless kalau korang nak main track lah kan. Lepas tu dia ada USD fork. Yang ni memang totally menampakkan lagi motor tu mahal. Lepas tu dia menggunakan CST radial tire yang menurut dia orang benda ni adalah untuk grip. Tapi aku tak boleh nak bagi komen tentang benda ni sebab aku tak try. Tapi based on condition tayar waktu aku uji tu, waktu tu hujan and then aku dapat rasa lah dia tak menggelunsur. So aku rasa okay time tu. Tapi untuk lebih detail aku akan cuba untuk next time yang akan datang. Okay. Lepas tu dia ada yang ni yang aku rasa yang paling rare antara mana-mana motor lah. Sebab dia punya mileage dia adalah 2 tahun warranty unlimited mileage. Okay, maksud dia sepanjang 2 tahun tu berapa tinggi mileage korang, dah sampai 100,000 ke 200,000 ke, dia still cover. Tak kisah. So korang pergilah mana-mana korang nak, bebas. Nak pusing Malaysia, nak pusing tak masalah. Unless dia, tapi dengan syarat dia kena bawah 2 tahun. So lepas 2 tahun tu korang warranty sendirilah. Okay, so first impression aku terhadap motor ni. So first bila aku tengok daripada jauh, memang aku rasa motor ni mahal. Sebab dia punya bentuk motor tu sendiri, dia punya design stiker tu simple tapi ngam. And then dia punya warna pun aku rasa lawa. And then yang paling menarik adalah dia punya lampu. Lampu dia daripada depan tu memang nampak futuristik. Lepas tu riding position bila aku duduk. Okay, first bila aku tak sempat kaji pasal motor ni, so aku rasa macam ingat motor dia rendah. Rupanya motor dia sama tinggi R25. So ketinggian macam aku cakap tadi, ketinggian ni adalah 780mm. So memang ketinggian dia sama macam R25. Tapi bila aku try duduk, aku rasa macam nampak macam rendah. So bila aku tengok balik, aku rasa dia punya footrest dia agak rendah berbanding footrest R25. Sebab R25 punya footrest tinggi tau. So bila korang duduk, dia akan rasa macam korang nak duduk ke depan kan. Tapi bila yang ini korang rasa macam touring, sebab tu dia rendah. Dia macam touring punya style lah, dia rendah. So aku rasa macam dia hybrid kot. Hybrid sport bike dengan touring. So touring bike, touring sport bike. Itu kurangan yang korang nama ke apa kan. Yang tu first impression aku. So adakah bagus ataupun tidak? Bagi aku, kalau aku sebab aku tinggi, so aku selesa. And then aku rasa kedudukan dia tak ekstrim sangat, tak menunduk sangat. Dia nak kata dia dengan R25 lagi ekstrim. So dia agak tak terlampau ekstrim lah. So bila dia tak kaki dia, bila footrest dia bawah, dia ke bawah sikit. So bagi aku, dia tak efek aku sangat. So aku tak tahulah korang macam mana. Tapi ikut pengetahuan korang, untuk pengetahuan korang, ketinggian aku 172. So bagi aku, benda tak efek sangat. Tapi untuk korang tak pasti. Okay. Lepas tu dia punya respon dia kurang sikit. Kurang macam mana? Ya, sebab macam tadi aku cakap, dia single cylinder. Dia 250 tapi dia single cylinder, which membuatkan aku rasa agak kenapa dia tak dua cylinder kan. Dia tak macam R25 kan. Tapi nak macam mana? Sebab maybe dia nak cut cost ataupun ni. Tapi aku tak kata benda tu buruk. Dia still perform, dia still boleh pick up. Cuma dia punya kelajuan dia tak selaju R25. Okay, so benda tu memang aku rasa pick up dia kurang sikit lah. Cuma tak adalah ketara sangat. Tapi dia memang kurang lah. So kalau korang memang nak kelajuan, aku rasa korang boleh pilih R25 kot. Okay, lepas tu dia tak boleh turn off ABS. Certain motor dia beri optional. So kalau orang-orang yang memang masuk track, dia tak ada optional untuk turn off dia punya ABS. So korang kena buat modification ataupun korang kena buang sensor dia tu untuk turn off ABS. Tapi benda ni effect untuk orang yang main track je lah. Tapi untuk orang yang daily ride, aku rasa korang tak ada kot nak turn off ABS tu. So benda tu tak effect korang sangat. Okay, lepas tu aku nak cakap pasal spare part. Aku ada tanya dekat staff dia tu macam mana dengan spare part. Dia cakap untuk orang Penang memang tak ada masalah. Sebab apa? Sebab memang dia punya service center dekat Penang.
Kenapa? So bila service center kat Penang, korang memang tak ada masalah apa-apa korang nak dapatkan dia punya spare part. So kalau korang problem, korang boleh pergi je service center dia. So memang tak ada masalah. Tapi untuk orang-orang yang tempat lain, aku ada tanya juga, dia cakap kedai mana yang beli motor tu memang korang boleh hantar balik ke kedai tu untuk dapatkan spare part dia. Aku tak tahu sejauh mana kebenaran dia, tapi aku rasa yelah kan, kalau apa-apa jadi memang maybe kedai motor yang korang beli motor tu dia boleh tolong baikikan untuk korang. Tapi kalau apa-apa pun, kalau korang dari Penang, aku rasa memang korang tak ada alasan untuk korang tak nak motor ni. Sebab memang yelah, service center dekat. Kalau orang KL, dia punya good news dia adalah dia orang akan buka service center kat KL, tapi the bad news dia adalah tak tahu. Tapi cuma tahun kita tahu, yang aku tahu adalah tahun depan. Cuma tahun depan tak tahu bila bulan berapa, tarikh berapa kan. Okay, untuk after part ni pun ada berita baik dan berita buruk dia. Berita baik dia ada after part punya barang. Maksud dia, contoh macam korang tengok ada signal yang kiri kanan, sebenarnya signal dia dekat Eco. Tapi yang aftermarket punya tu, yang macam korang tengok dekat video aku, warna biru dan warna pink tu adalah yang yang dah diubah suai menggunakan aftermarket punya barang. So yang tu antara barang-barang yang diorang boleh sediakan, tapi dengan syarat korang kena pergi ke Penang untuk dipasangkan. So untuk berita baik dia adalah dia ada. Berita buruk dia adalah orang yang lain yang contoh macam stay ke KL ke, kalau korang nak pasang juga, korang kena pergi Penang. Ataupun maybe korang kena beli barang dia and then dia post ke, so korang pasang sendiri lah. So pada muka orang KL, termasuk aku baru rasa berkenan nak angkat. Tapi disebabkan barang tu aku rasa macam alamak, aku maybe tunggu dulu. Dan tadi macam aku dah cakap, yang ni antara benda yang baik dia lah adalah sebab harga dia. Okay, harga dia ada dua model. Dia ada SE Special Edition dengan Limited Edition. Kenapa tak ada standard aku pun tak tahu kenapa. Tapi untuk harga SE Special Edition RM15,800 dan untuk Limited Edition RM17,800. Kalau korang tanya aku, kalau korang rasa korang nak rare, korang boleh beli yang Limited Edition sebab dia hanya keluarkan 30 dekat Malaysia. Tapi kalau korang nak save, aku rasa korang SE pun dah cukup kot, sebab perbezaan SE dengan E adalah dia punya segi luaran sahaja. Untuk dalam tak ada beza. So ikut korang, ikut minat korang. Kalau korang ada bajet lebih, korang boleh angkat LE. Kalau korang tak ada bajet lebih, korang SE pun dah cukup lawa bagi aku, warna hitam. Okay, lepas tu dia punya berat, kalau korang tanya aku tak rasa ketara berat dia. Berat dia kalau aku tengok dekat berat kasar dia pun, daripada atas kertas tu pun beza 1 kg je dengan A25. Tapi bila aku bawa, aku ni yang kurus ni pun boleh bawa. Aku tak rasa korang-korang yang badan kurus daripada aku, korang tak boleh bawa kan. Perempuan waktu aku try tu pun, perempuan boleh try test bawa, tak ada masalah. So bagi aku berat tak ada masalah kot. Cuma untuk pengetahuan korang, berat dia adalah 165 kg. Okay, tank dia lagi kecil daripada A25. Tapi tank dia tak adalah, dia kecil tapi dia still boleh jalan jauh. So dia tak ada masalah sebab dia boleh dia ada 12 liter. And then untuk korang yang tanya aku macam mana dengan exhaust dia, exhaust dia still macam CF250NK. CF ada punya exhaust dia style dekat bawah belly pan dia. Aku tak tahu kenapa dia letak bawah tu. Tapi kalau korang rasa korang nak tukar ke aftermarket, still ada option. Sebab macam yang korang tengok tadi, ada dia pasang aircraft moving punya, still dia boleh, tak ada masalah. So benda tu still ada solution je lah kalau korang tak minat. Tapi aku rasa dia punya rupa dia tu pun nampak clean. Cuma bagi aku personal, aku punya rasa aku tak minat lah. Sebab di bawah tu kan aku nak dia keluar juga, tak tahu kenapa kan. Okay, so kesimpulan dekat sini, siapa yang patut beli? Bagi aku, orang yang patut beli ni adalah orang yang nak cuba style-style macam 250 nya, style ada fairing punya. Dan aku rasa dia punya kedudukan tak se-extreme KTM RC, dia tak se-extreme A25 sangat. So aku rasa it's a good start lah kalau korang nak try motor ni. Tapi aku tak sarankan motor ni untuk orang yang mementingkan kelajuan. Sebab apa? Sebab ada motor lain yang lagi laju daripada motor ni, sebab ini single silinder. Ataupun orang yang tak cukup kental. Kenapa aku cakap tak cukup kental? Ialah sebab basically motor ni adalah motor daripada China. Tapi aku tak cakap motor ni tak elok, sebab aku pun tak pernah try. Tapi aku risau kalau korang tak cukup kental, nanti mana tahu nanti kan tiba-tiba ada rosak apa, korang bising ataupun korang rasa macam tak puas hati, korang salahkan produk tu pula ke apa kan. So korang tak cukup kental. So aku rasa kalau korang tak cukup kental, baik korang angkat Yamaha ataupun Honda ke, yang memang dah banyak spare part, yang dah bersepah spare part. Tapi kalau untuk orang yang aku rasa cukup kental, nak relax, nak style, memang awet pandang confirm, so aku rasa korang boleh angkat motor ni. And then motor ni pun tak adalah senang jugalah macam ni. Even korang handling ni pun tak ada masalah.
So kalau tu korang boleh bayangkan aku yang kurus macam ni pun tak ada masalah untuk handle. Perempuan pun tak ada masalah nak handle. And then kalau perempuan tiba kata oh tak cukup style, ada warna pink tu, korang boleh, tapi dengan syarat korang kena beli aftermarket punya. So tu je lah kot, first impression aku dekat motor ni. Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh tanya kat aku. Ataupun kalau korang ada apa-apa nak aku review ke pun boleh juga. So nanti korang boleh drop kat komen, nanti aku akan balas. So tu saja daripada aku Hakim. Assalamualaikum.